Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Afiq bin Zaman ingin menerangkan PDK. Okey, PDK bermaksud Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Okey, program yang diwujudkan oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya dan Jabatan Masyarakat. Okey, pembangunan tersebut untuk pembangunan komuniti setempat untuk pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integriti sosial orang kurang upaya. Okey, PDK juga dilaksanakan melalui usaha bersepadu orang kurang upaya, keluarga, komuniti dan perkhidmatan kesihatan, pendidikan vokasional dan sosial yang bersesuaian. Okey, program pusat pemulihan ini adalah bertujuan untuk beri peluang kepada orang kurang upaya untuk diterima masyarakat dan juga untuk memberi kesedaran kepada orang ramai serta komuniti berkaitan dengan orang kurang upaya ini. Okey, seterusnya adalah pemulihan. Kebajikan yang melibatkan pembabitan secara aktif ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, golongan kurang upaya dan komuniti setempat untuk membantu golongan kurang upaya. Ianya untuk membantu golongan kurang upaya untuk lebih untuk keluar daripada kawasan mereka untuk supaya dapat diterima oleh komuniti-komuniti dan masyarakat. Pemulihan ini juga untuk membantu orang-orang ramai supaya menerima mereka dengan seadanya dan menganggap mereka sama juga seperti kita. Pemulihan ini juga ianya untuk membantu OKU orang kurang upaya untuk berdikari dan diintegrasikan dalam masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, ianya supaya ia untuk mendidik orang kurang upaya ini supaya lebih lebih berdikari sendiri untuk mencari peluang kerja, untuk disamaratakan dengan orang-orang yang biasa. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Suhada binti Muhammad Maliki. Saya akan membentangkan tentang jenis perkhidmatan awal intervensi dari segi kebajikan, iaitu dari segi khidmat kaunseling dan khidmat nasihat. Okey, dari segi khidmat kaunseling ni, ibu bapa boleh pergi berjumpa dengan pakar-pakar yang terdapat di negara kita ni untuk mendapat perkhidmatan khidmat kaunseling setelah mereka mendapati bahawa kanak-kanak ataupun anak mereka ni mengalami masalah kecacatan. Okey, khidmat kaunseling yang boleh mereka dapati iaitu khidmat nasihat dan ataupun bimbingan untuk mendidik kanak-kanak ataupun anak-anak mereka yang mengalami masalah tersebut. Kanak-kanak yang menerima perkhidmatan awal intervensi ni ada dia banyak berdasarkan pusat, iaitu berpusat guru, berpusat kepada hospital, berpusat kepada sekolah. Okey, untuk yang saya akan cakap ni iaitu berasaskan pusat. Yang berasaskan pusat ni mungkin dapat laksanakan di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Okey, ya seperti yang dicadangkan oleh pihak kaunseling, boleh supaya ibu bapa ataupun guru dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang menarik untuk kanak-kanak yang seperti ini, dan seperti contoh-contoh aktiviti yang boleh dilakukan seperti terapi cara kerja dan fisioterapi untuk meregangkan atau melembutkan otot-otot mereka, dan cara mereka bermain dan latih mereka bergaul dengan orang dewasa. Okey, itu penting untuk mendidik kanak-kanak seperti ini. Dan juga pelibatan ibu bapa untuk menyokong kanak-kanak ataupun anak-anak mereka sangat penting untuk mendapat keputusan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Okey, seterusnya ialah khidmat nasihat. Khidmat nasihat ni intervensi, saya akan cakap tentang intervensi berpusatkan guru. Dia ada intervensi berpusatkan sekolah juga. Intervensi berpusatkan guru ni satu kaedah yang berkesan untuk mengajar dan mengawal pelajar yang bermasalah pembelajaran dan tingkah laku ini. Golongan pendidikan khas pendidik ni harus sedar bahawa tentang peranan mereka ni penting untuk didik kanak-kanak seperti tersebut. Mereka bukan hanya terbatas untuk memberi ilmu pengajaran sahaja, tetapi juga penting untuk memberi ilmu seperti mendidik diri mereka, menjaga diri mereka sendiri, untuk mengurus
hal-hal harian diri mereka sendiri, supaya bila di luar sana kanak-kanak tersebut dapat mengurus diri mereka tanpa bantuan orang lain. Apabila kanak-kanak itu sudah dewasa, guru sepenuhnya perlu memainkan peranan penting dan peranan utama dalam memberi sesi pengajaran dan pemulihan untuk kanak-kanak tu mengurus diri mereka sendiri. Kerana ibu bapa percayakan guru setelah mereka menghantar kanak-kanak ke sekolah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Anisakila. Saya akan meneruskan pembentangan tentang perkhidmatan kebajikan, iaitu bantuan peralatan dan juga kewangan. Bantuan peralatan, perkhidmatan sokongan yang diberikan oleh kumpulan ataupun agensi-agensi tertentu dalam menyediakan peralatan yang relevan mengikut ciri-ciri masalah kanak-kanak berkebutuhan khas tu untuk menjamin pelaksanaan pendidikan inklusif yang berkesan. Contohnya seperti kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, terdapat penyediaan peralatan yang dapat membantu kanak-kanak tu dalam sesi pembelajaran dan pengajaran mereka di sekolah. Okey, dari segi kewangan pula, terdapat bantuan yang diberikan oleh agensi ataupun daripada pihak sekolah sendiri dalam membantu kanak-kanak berkeperluan khas ni yang tidak berkeupayaan untuk menampung kos kehidupan mereka. Contohnya bantuan kewangan ni untuk tampung kos pendidikan mereka, rawatan mereka dan juga sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Nuriana binti Raja Idris Badiul Zaman akan membincangkan tentang program integrasi dan kelas pendidikan khas. Seperti mana yang kita sudah tahu atau pernah melihat atau pernah mendengar adanya kelas pendidikan khas di sekolah. Tetapi, adakah kita mengetahui adanya program yang dibuat khas untuk kanak-kanak berkebutuhan khas ini? Okey, Kerajaan Malaysia telah membuat sebanyak 5 jenis program untuk kanak-kanak berkebutuhan khas ini. Yang pertama adalah program sekolah pendidikan khas, program inklusif, program pemulihan khas, program bermasalah pembelajaran spesifik disleksia dan program pendidikan khas integrasi. Okay, apa itu program integrasi? Program integrasi adalah satu program yang dijalankan di bawah sekolah harian biasa seperti prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, lepasan menengah atau mana-mana sekolah yang dikendalikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, di dalam program ini juga menempatkan pelbagai-bagai jenis kanak-kanak yang mempunyai masalah keperluan khas seperti ADHD, terencat, sindrom Down, cerebral palsy dan sebagainya. Okey. Program ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan dikendalikan oleh Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri dan Jabatan Pendidikan Teknikal. Bila program ini dibuat? Program ini dibuat pada tahun 1962. Pada mulanya ianya dibuat untuk kanak-kanak ataupun murid cacat penglihatan. Dan pada tahun seterusnya iaitu pada tahun 1963 dibuat untuk kanak-kanak atau murid yang mempunyai masalah pendengaran. Dan pada tahun 1988 pula dibuat untuk kanak-kanak atau murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran dan sehingga kini dia semakin berkembang dan kebanyakan kanak-kanak keperluan khas boleh menyertai program ini. Okey, apakah tujuan program integrasi ini? Program integrasi ini bertujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini bergaul dengan kanak-kanak ataupun orang biasa. Dan dengan cara ini, mereka tidak akan rasa terpinggir. Okey, pada program ini juga turut menggunakan
pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan secara separa inklusif. Okey, apakah itu secara separa inklusif? Okey, separa inklusif adalah mengikuti pembelajaran di dalam kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. Guru pendidikan khas sebagai guru pendamping dan pentaksiran serta pengujiannya sama seperti murid yang lain. Ianya berbeza dengan inklusi penuh. Kalau inklusi penuh mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti pelajar yang biasa. Tapi nama murid tersebut masih kekal berdaftar di dalam kelas khas dan murid ini berhak dan boleh mengambil peperiksaan awam. Pada Januari 2020, Menteri Pendidikan pada ketika itu iaitu Dr. Mazli Malik telah mengumumkan untuk mewujudkan sebanyak 421 program pendidikan khas integrasi iaitu merangkumi sebanyak 7,600 kepada murid-murid berkeperluan khas. Okey, yang seterusnya adalah kelas pendidikan khas. Kelas pendidikan khas adalah satu program yang direka untuk pengajaran kepada kanak-kanak atau murid-murid yang mempunyai ciri keperluan khas. Contoh ciri keperluan khas itu adalah seperti kanak-kanak yang mempunyai masalah hyperaktif, sindrom Down, cerebral palsy, ADHD dan sebagainya. Okay. Pengajaran dalam kelas pendidikan khas ini juga adalah bercorak individu yang direka untuk memenuhi keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid kurang upaya. Okay. Yang seterusnya adalah pendidikan khas ini juga menyediakan peluang pembelajaran yang tidak disediakan seperti mana di dalam kurikulum yang biasa. Ini bermaksud kelas pendidikan khas ini mereka mempunyai kurikulumnya yang tersendiri yang tidak sama seperti kurikulum murid-murid yang biasa. Kerana mungkin kurikulum dalam pendidikan khas ini adalah mengikut kesesuaian dan mengikut keperluan mereka. Yang seterusnya adalah pendidikan khas ini adalah sebagai satu cara untuk kanak-kanak bergiat secara aktif bersama masyarakat. Dengan cara ini, mereka tidak akan rasa terasing dan mereka tidak akan rasa dipinggirkan oleh masyarakat serta mereka boleh bergaul dengan masyarakat dengan baik. Okey. Kelas pendidikan khas ini juga mempunyai misi dan visinya yang tersendiri iaitu menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid berkeperluan khas ke arah kecemerlangan berdikari dapat memberi sumbangan kepada negara dan juga masyarakat. Okey, di sini kita dapat mengetahui bahawa kelas pendidikan khas ni mereka mempunyai cara pengajarannya yang tersendiri dan mungkin ada antara kita yang sudah pernah melihat aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak keperluan khas ataupun cara pengajaran oleh kanak-kanak keperluan khas. Di sini kita juga dapat simpulkan bahawa kanak-kanak ataupun mereka yang mempunyai keperluan khas juga tidak terpinggir dalam pendidikan atau pembelajaran. Kerajaan Malaysia sangat mementingkan dan sangat menitikberatkan hak-hak kepada kanak-kanak keperluan khas ini. Kerana kanak-kanak keperluan khas ini juga adalah insan biasa dan kanak-kanak yang perlu dilayan dengan baik dan mempunyai hak-haknya yang tersendiri seperti pembelajaran. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Siti Nurfazira binti Farabi. Saya akan menyambung perbincangan daripada rakan saya tadi. Baiklah, seterusnya adalah guru terlatih. Terdapat beberapa isu mengenai guru terlatih dalam bidang pendidikan khas. Saya membuat sedikit carian dan terdapat satu kajian berkaitan dengan guru terlatih dalam bidang pendidikan khas. Merujuk kepada kajian yang dijalankan oleh Aliza alias Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2007, sebanyak 13.3% sahaja guru yang terlibat dalam kajiannya ini mempunyai bidang pengkhususan masalah pembelajaran dan sebanyak 86.7% guru yang mengajar dalam program ini adalah guru yang datang daripada bukanlah option pendidikan khas. Hari ini kita akan kupas mengenai faktor kurangnya guru terlatih dalam aspek pendidikan khas. Antara faktor utama adalah bebanan tugas.
isu berkaitan bebanan tugas semasa di sekolah. Sudah kita tahu untuk menjadi seorang guru, kita memerlukan kesabaran yang tinggi, betul, dalam menjalankan tugas di sekolah dan sebagainya. Jadi aspek kesabaran itu perlulah diambil tahu oleh semua individu yang ingin menceburi bidang pendidikan ataupun ingin menjadi seorang guru. Guru pendidikan khas sering diberikan bebanan dengan waktu ganti, iaitu relief class. Aliran perdana. Kebanyakan guru pendidikan khas seringkali meninggalkan kelas mereka untuk menjalankan kelas ganti bagi kelas aliran perdana. Hal ini kerana menyebabkan sesi perjalanan pembelajaran dan pengajaran kanak-kanak pendidikan khas di dalam kelas pendidikan khas akan tergendala disebabkan oleh guru perlu mengganti guru aliran perdana yang tidak hadir. Selain itu, guru juga dibebankan dengan tugas-tugas bukan mengajar. Contohnya, tugas-tugas seperti jawatan kuasa seperti setiausaha sukan. Melalui jawatan seperti ini, guru pendidikan khas perlu sentiasa keluar untuk melibatkan diri dalam mesyuarat, berjumpa dengan orang, menyebabkan murid-murid pendidikan khas ini terabai pembelajaran mereka. Seterusnya, disebabkan faktor-faktor seperti inilah menyebabkan guru tidak menceburkan diri dalam bidang pendidikan khas kerana mereka khawatiri risaukan beban kerja yang bakal mereka hadapi. Seterusnya pula aspek kemudahan. Ini sedikit penambahan yang saya buat untuk slide ini. Kemudahan. Antara kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan di sekolah, khususnya pendidikan khas, termasuklah pendaftaran kad kenal diri yang bertujuan untuk memudahkan mereka berurusan dengan pelbagai badan dan agensi. Seterusnya, bantuan alat sokongan seperti kerusi roda ataupun anggota tiruan seperti kaki tiruan, tangan tiruan dan lain-lain. Seterusnya, kemudahan pendidikan Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan menyatakan program khas untuk murid ini iaitu mengecualikan bayaran dan pendaftaran kemasukan pelajar kurang upaya pendengaran yang mengikuti latihan kemahiran di institusi-institusi pengajian di bawah kelelaan Kementerian Pendidikan, yang mana mereka juga akan diberi allowance jika berjaya untuk memasuki institusi pengajian tersebut. Itu saja daripada saya. Terima kasih.